Hi class, we meet again for the fourth video. So for this video, I will teach you the methods of CVP analysis. So we have three methods. First, mathematical equations. Second, contribution margins. And lastly is graph. Okay, I will begin with the first method, that is mathematical equation methods. Okay, sebenarnya untuk kaedah ini kita menggunakan formula untuk mencari net profit. Okay, seperti mana yang telah anda maklum bahawa untuk mendapatkan untung bersih, ianya adalah merupakan perbezaan di antara jumlah jualan dengan jumlah kos. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda cara dalam bentuk kaedah ini, iaitu mathematical equation. Okey, kita nak cari net profit. So, ianya adalah perbezaan di antara total sales dengan total cost. Okey, kita pergi untuk total cost, di mana kita boleh kembangkan. Total cost ini adalah kombinasi di antara fixed cost dengan variable cost. Okey, jadi daripada persamaan ini, okey, kita boleh kembangkan untuk mencari net profit. Kita mudahkan sebagai NP. Okey, total sales. Okey, total sale ini adalah merupakan kombinasi di antara selling price dengan quantity, iaitu harga jualan seunit darabkan dengan kuantiti jualan. Baik, kemudian kita tolakkan dengan cost, di mana terdiri daripada dua item cost, iaitu fixed cost, kita mudahkan jadi FC, dan untuk variable cost, ia adalah kombinasi di antara kos berubah seunit darabkan dengan kuantiti. Kuantiti. So, kuantiti kat sini merujuk pada unit jualan. Okey, kita kena ingat kuantiti kat sini, seperti mana kita dah belajar sebelum ni, ia merupakan unit jualan dan juga unit pengeluaran. Ingat kelas, ini adalah merupakan andaian di dalam analisis ini. So, andaiannya adalah unit yang dikeluarkan akan dijual. Maknanya bilangan unit jualan akan sama dengan bilangan unit pengeluaran. Okey. So, berdasarkan daripada persamaan ini, jadi kita permudahkan. Sekali lagi kita nak mencari net profit. So, kita kembangkan persamaan ini. So, ini akan jadi SPQ tolak dengan FC, fixed cost, dan akan tolak dengan VCQ. Okey. Jadi kita akan permudahkan lagi persamaan ini, di mana kita akan bahawa FC menyeberangi persamaan itu. Okey, so NP tambah dengan FC sama dengan apa dia? SPQ tolak dengan VCQ. Okey. So, kelas, kita boleh memudahkan persamaan ini dengan membuat pemfaktoran ke atas Q. Okey. So, NP plus FC equal to quantity. Kita faktorkan Q itu SP tolak dengan VC. So, hasilnya kelas, dia akan jadi apa? So, Q sama dengan NP plus FC bahagikan dengan selling price per unit. Okey, selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. So, inilah persamaan persamaan yang mana asalnya dalam bentuk persamaan asas untuk mencari untung bersih, ia akan pergi menjadi kepada persamaan dalam bentuk formula ini
Yang mana ini adalah kaedah yang kedua yang saya akan ajar pada anda, iaitu kaedah apa? Kaedah kedua ni adalah kaedah margin sumbangan. Kaedah margin sumbangan. Okey, iaitu contribution margin method. Okey, jadi maknanya kaedah satu dan kaedah kedua ni adalah benda yang sama, formula yang sama, yang mana asasnya adalah pengiraan untuk mencari untung bersih, yang mana hasilnya dia adalah dalam bentuk formula yang mana yang akan digunakan untuk memudahkan pada anda bagi menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan sensitivity analysis. Jadi untuk menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan topik ini adalah lebih mudah sekiranya anda mahir menggunakan formula ini. Jadi formula ini adalah berkaitan dengan kaedah contribution margin. Okey kelas. Kalau kita lihat tadi dalam video yang sebelumnya, kita ada istilah break even point, kan? Break even point, iaitu BEP. Okey. So dia ada dua keadaan untuk BEP ni. So yang pertama adalah total sales is equal to total cost. So maknanya kalau ikut persamaan matematik ni, kalau ikut persamaan matematik ni, di mana net profit is equal to sales tolakkan dengan total cost, right? Jadi maknanya kita fahamkan istilah BEP ni, net profitnya adalah kosong, kan? Jadi bila keadaan net profitnya adalah kosong, net profit adalah kosong, jadi maknanya dia akan jadi sales sama dengan total cost. Sebab itulah kita kena faham break even point ini. Satu keadaan di mana jumlah jualan adalah sama dengan jumlah cost. Jumlah cost. Bagi keadaan yang kedua, di mana contribution margin is equal to fixed cost. Juga keadaan untuk break even point. Keadaan untuk break even point. Jadi kita akan rujuk kepada formula yang telah kita wujudkan untuk kaedah yang kedua, iaitu kaedah margin sumbangan. Ingat lagi apa formula dia? Iaitu quantity is equal to fixed cost plus net profit divide over variable cost. Salah kelas. Betulkan. Selling price per unit tolakkan dengan variable cost per unit. Alright. So maknanya sekarang kalau kita lihat kepada formula ini, keadaan di mana contribution margin
sama dengan fixed cost. Okey. Di mana kalau kita lihat, kita akan gantikan net profit ini dengan kosong. Okey, dia akan jadi kuantiti darabkan dengan selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. So dia akan jadi sama dengan fixed cost. Jadi kita kena tahu bahawa perbezaan di antara selling price per unit dengan variable cost per unit ini adalah yang dimaksudkan sebagai contribution margin. Okey, sebab itu apabila keadaan contribution margin sama dengan fixed cost, maka dia akan tekan sebagai titik pulang modal. Okey kelas. So saya harap anda faham berkenaan dengan dua kaedah ini, iaitu pertama kaedah margin sumbangan. Pertama adalah kaedah persamaan matematik ataupun mathematical equation. Yang kedua kaedah margin sumbangan. Kaedah margin sumbangan. Baik. So kesimpulannya kat sini. Okey. Dua kaedah yang saya nyatakan tadi. Okey. Untuk kaedah matematik, okey, formulanya adalah net profit equal to total sales subtract with total cost. Okey. Yang mana akhirnya nanti dia akan pergi menjadi kaedah yang kedua, iaitu contribution margin. Okey, so contribution margin adalah formulanya apa dia? Quantity is equal to fixed cost plus net profit divide over selling price per unit deduct with variable cost per unit. Okey. So inilah formula yang kita akan guna pakai untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan sensitivity analysis. Ini lebih mudah untuk digunakan. Okey kelas. Saya berhenti dulu untuk dua kaedah ini. Okay, for the next video, I will teach you for the next method, that is graph. Thank you.